will run, I will adalah daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Okey, jadi yang pertama sekali, gambar raja jasad bebas suatu objek. Free body diagram. Okey, gambar raja jasad bebas. Apa itu gambar raja jasad bebas bagi suatu objek? Gambar raja jasad bebas itu merupakan gambar raja yang menunjukkan semua daya. Okey, semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Okey. Contoh, sebuah buku yang tidak bergerak ataupun statik di atas sebuah meja. Jadi dia minta lukis gambar raja jasad bebas. Jadi macam mana kita mau lukis ataupun macam mana kita mau buat gambar raja jasad bebas? Pertama sekali kita kena tanda menggunakan anak panah arah daya-daya yang bertindak ke atas buku tersebut. Jadi di sini memang sudah ada dia bagilah. Yang pertama, daya yang bertindak ke atas buku tersebut adalah dia punya berat. Berat dia sentiasa menghalang ataupun menuju ke bawah, ke pusat bumi. Okey, jadi untuk tanda tu kamu mesti buat anak panah menunjukkan arah daya itu bertindak dan letak dia punya simbol berat W, weight. Okey. Dan satu daya lagi adalah tindak balas normal daripada meja. Okey. Jadi hanya ada dua saja daya yang bertindak ke atas sebuah buku yang terletak di atas permukaan meja. Jadi bila kita sudah tanda dan label semua daya yang bertindak ke atas satu objek itu, maka itulah gambar raja jasad bebas bagi objek tersebut. Okey, seterusnya raja 1.4. Ini adalah sebuah beg yang diletakkan di atas sebuah sata condong. Beg di atas sata condong. Jadi kita mau buat dia punya gambar raja jasad bebas. Jadi kita kena tanda semua daya yang bertindak ke atas beg tersebut. Jadi di sini yang pertama adalah berat. Semua objek mempunyai berat. Jadi sentiasa menuju ke bawah. Okey, ingat berat bukan begini ya. Ini bukan berat. Seberat mesti sentiasa ke bawah, ke pusat bumi. Okey, apa itu R? Daya seterusnya adalah R. Okey, tengok sini. Tindak balas normal daripada permukaan sata condong. Okey, bila kita letak objek di atas satu permukaan, akan automatik ada satu daya tindak balas normal. Okey, contoh dia maksudnya R di sini ni, dia menghalang objek itu ke bawah kan? Menghalang beg ini pergi bawah. Jadi memang ada satu daya yang bertindak ke atas untuk menghalang beg ini menuju ke bawah sini. Jadi daya itulah yang dipanggil tindak balas normal. Sebab itu dia sebut sini daripada permukaan sata condong. Okey. Umpamanya sata ini menghasilkan satu tindak balas normal ke atas untuk menghalang beg itu ke bawah. Okey. Seterusnya N, tindak balas normal daripada penahan. Sama macam ni tadi, cuma daripada penahan. Dia sebut daripada penahan. Okey. Bayangkan kalau ini tiada. Penahan ini tiada. Sudah tentu beg ini akan bergerak ke sini kan. Jadi maksudnya ada satu benda ataupun ada satu daya yang bertindak untuk menghalang beg ini pergi sini. So apa daya itu? Daya itu adalah daya tindak balas normal daripada penahan. Arah dia ke sini. Okey, jadi bila kamu sudah senarai semua daya dan arah dia serta simbol dia, label dia, itulah gambar raja jasad bebas bagi objek tersebut. Ini contoh-contoh lain lah. Okey, ini adalah trailer, daya tarikan ke kanan, daya geseran ke kiri, berat trailer ke bawah, mesti ada tindak balas normal ke atas. Kalau tiada tindak balas normal ni, maksudnya trailer ni akan masuk dalam tanah. Gitu.
Ini contoh seterusnya roket. Tujahan roket ke atas, berat roket ke bawah, dan jangan lupa ada lagi rintangan udara ke bawah. Okay. Bila kita sudah lengkap tanda dan label dia punya daya-daya yang bertindak, maka itulah yang kita panggil sebagai gambar raja jasad bebas. Okey, seterusnya muka surat sebelah. Hukum gerakan Newton kedua boleh diungkapkan sebagai F equal to ma. F itu adalah daya. Okey, ada sini. F ma, apa itu F? F mewakili daya paduan. Kita sudah belajar lah, daya paduan. Itu adalah F ke atas objek itu. M semua tahulah, jisim objek. Okey. M jisim dan A adalah pecutan objek. Okey, jadi untuk daya paduan F equal to ma ni kita kena ambil kira 3 situasi di sini. Okey, yang pertama adalah objek dalam keadaan pegun. Objek dalam keadaan pegun, maksudnya objek itu tidak bergerak. Jadi contoh dalam buku teks ni dia ambil sebuah kereta. Katalah kereta itu tidak bergerak di atas jalan raya. Jadi kita kena tahu apa keadaan kereta yang sedang tidak bergerak itu. Okey, jadi yang pertama sekali di sinilah berat kereta W adalah sama dengan tindak balas normal. Ini saja daya yang bertindak ke atas sebuah kereta yang tidak bergerak di atas jalan raya. Dia punya berat W dan tindak balas normal yang dihasilkan daripada jalan raya lah. Okey, itu saja. Jadi kereta itu tidak bergerak, sama macam buku di atas meja tadi. Okey, so di sini ini semua tahulah, kalau objek itu tidak bergerak sudah tentu hal lajunya kosong, pecutan pun kosong, daya paduan pun kosong, sebab daya ke bawah sama dengan daya ke atas. So daya paduan sifar. So itu untuk objek pegun. Untuk objek bergerak dengan halaju seragam. Okay? Objek itu bergerak tetapi halaju dia seragam. Jadi halaju adalah malar atau tidak berubah, seragam kan. Pecutan kosong, kelajuan dia maintain saja. Contoh dia 130 km/h. So memang tiada pecutan. Pecutan hanya akan berlaku apabila objek itu meningkatkan dia punya kelajuan. Contohnya 130 pergi 150 km/h. Di sini berlaku pecutan A. Okey. Jadi dia sebut sini halaju seragam. Jadi kita tahu dia tiada pecutan lah, maintain 130 km sejam saja dia bergerak. Seterusnya daya paduan juga adalah sifar, sama macam di atas tadi. Okey, daya paduan sifar. Jadi kena ingat ni, kalau objek itu bergerak dengan halaju seragam, maksudnya daya paduan sifar. Okey, kalau dia minta lukis, tandakan gambar raja. Kalau dia minta tanda gambar raja jasad bebas, tandalah semua arah yang bertindak ke atas kereta tersebut. Okey, di sini dia memang ada bagi. Seperti biasa, sentiasa ada berat yang menuju ke bawah, weight, berat. Daya tindak balas normal daripada jalan raya. Disebabkan kereta itu sedang bergerak ke kanan, jadi mesti ada daya tujahan enjin ke arah kanan. Dan jangan lupa bila kereta itu sedang bergerak ke kanan, mesti ada daya seretan ataupun geseran. Sama saja tu. Okey, tujahan enjin dan geseran. Jadi di sini disebab bila dia sebut halaju seragam, okey, so kena ingat semua daya tu sama. W ini sama dengan R ini. Maksudnya kalau sini 500 Newton, sini pun mesti 500 Newton. Automatik kita tahu begitu bila dia sebut halaju seragam. Okey, contoh dia T di sini, katalah T ni 1500 Newton, automatik FR pun 1500 Newton. Macam mana kita tahu? Bila dia ada sebut halaju seragam. Okey.
Seterusnya, objek bergerak dengan pecutan seragam. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Hal laju makin bertambah. Contoh tadi 130 km per hour meningkat pada 150 km per hour. So berlakulah pecutan. Okey. Pecutan tidak sama dengan kosong, daya paduan pun tidak sama dengan kosong. Okey. So apa daya-daya yang bertindak ke atas kereta ini? Yang pertama sudah tentu macam tadi, berat. Yang kedua adalah tindak balas normal daripada jalan raya. Okey, kalau kita perhatikan kereta ini, dia tidak pergi atas, dia tidak pergi bawah. So, kita boleh buat kesimpulan W adalah sama dengan R. Kalau W lebih besar daripada R, apa berlaku? Kereta itu akan masuk dalam tanah. Pergi bawah lah maksudnya. Kalau R lebih besar daripada W, kereta itu akan terbang pergi atas, bergerak ke atas. Okey, jadi sebab itu W mesti sama dengan R, supaya kereta itu berada di atas jalan raya. Okey, sekarang T pula mesti lebih besar daripada FR. Okey, T lebih besar daripada FR. Kenapa? Sebab kereta itu sedang memecut, ada pecutan. Okey, jadi T lebih besar daripada daya seretan ataupun daya geseran. Jadi macam mana mau mengira daya paduan? Tadi F equal to MA kan. F ini daya paduan. Jadi disebabkan F daya paduan itu daya ke kanan T tolak dengan daya geseran. Okay. Jadi kita boleh buat kesimpulan MA sama dengan T tolak FR. MA itu apa? Daripada inilah. Okey. Jadi inilah dia punya formula. Ataupun ini sama sejanya. Okey, jadi seterusnya muka surat sebelah. Terus pergi contoh-contoh soalan. Okey. Menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan jisim pecutan suatu objek. Melibatkan daya paduan jisim pecutan FMA. So maksudnya kita mau tengok menyelesaikan soalan menggunakan formula F equal to MA. Contoh 1. Raja 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 kg yang sedang jatuh dengan pecutan 9 ms 9 ms negatif 2. So yang pertama, soalan A dia minta lakarkan gambar raja jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Okey. So maksudnya lakarkan gambar raja jasad bebas, kita kena tanda daya yang bertindak ke atas kelapa tersebut. Jadi katalah ini kelapa yang sedang jatuh ke bawah. So daya yang bertindak ke atas kelapa itu, yang pertama mestilah dia punya berat ke bawah. Okey. Bila dia sedang bergerak ke bawah, mesti ada satu daya ke belakang. Apa nama dia? Rintangan udara. Rintangan udara. Mau letak simbol R pun boleh. Ada lagi? Tiada. So itu saja daya yang bertindak ke atas kelapa tersebut. Jadi inilah lakaran gambar raja jasad bebas bagi kelapa yang sedang jatuh ke permukaan bumi. Inilah samaan. Okey, seterusnya soalan B. Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa. Hitungkan daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa. Jadi kita memang sudah tahu formula daya paduan F equal to MA. Kalau ada M, ada A, terus sajalah kira. Jadi dalam soalan ni memang dia sudah bagi M 2 kg, A 9. So 18 Newton. Okey. So itulah dia punya jawapan. Soalan C, nyatakan arah daya paduan tersebut. So kelapa tu bergerak ke mana? Ke bawah kan? Jadi ke bawah lah.
tengok jawapan sini. Buah kelapa memecut ke bawah, maka arah daya paduan adalah ke bawah. Okey. Okey, soalan D, berapakah magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa? Okey, berdasarkan gambar raja yang kita tanda tadi. Okey, yang kita tanda sini ada dua daya kan. Satu daya ke bawah berat dan satu daya ke atas rintangan udara. Jadi daya paduan adalah sama dengan, sekarang soalan suruh cari ni R berapa. Jadi daya paduan adalah sama dengan W tolak R. Kenapa W tolak R? Sebab kelapa ni sedang bergerak ke bawah. Jadi maksudnya W lebih besar daripada R. Okey. Jadi F sama dengan W tolak R. Kita mau cari R, cikgu pindah R ini pergi sini, cikgu pindah F pergi sini. Jadi R ini negatif, bila pindah sebelah jadi positif. W tolak F. So W kita macam mana mau dapat W? W equal to mg, berat. Jisim kelapa 2 G. Okey, dalam soalan ni G adalah 9.8 1, so kita kena ikutlah. Okey, dapat jawapan. Ganti di sini, tolak dengan F, daya paduan yang kita sudah kira tadi berapa? 18 Newton kan. So dapatlah jawapan di sinilah. Okey. Ni sama. Ini kita sudah kira tadi 18 Newton. W adalah 19.62. Dapat dari mana? W equal to mg. M2 G 9.81. Dapat ini, tolak R. Okey, pindah-pindah dapatlah 1.62 Newton. Okey, contoh 2. Okey, lift. Untuk lift ini, dalam buku teks ni dia kurang lengkap. Cikgu kena tunjuk satu nota yang lengkap untuk lift. Okey, ini ya. Okey, berat ketara dalam lift. Maksudnya berat ketara dalam lift ni ialah berapa berat kamu apabila kamu berada di dalam lift. Contohlah kamu bawa satu penimbang berat ni naik dalam lift. Jadi bacaan penimbang tu akan berubah-ubah bergantung kepada gerakan lift. Okey. Jadi di sini kamu kena tahulah untuk setiap gerakan lift tu macam mana, apa berlaku kepada kamu punya bacaan alat penimbang. Okey. Untuk situasi yang pertama, berat suatu objek W yang ditunjukkan pada penimbang ialah magnitud daya tindak balas normal. Okey, bacaan penimbang tu sebenarnya ini kamu punya berat ke bawah kan. Jadi bacaan berat yang ditunjukkan oleh penimbang ni sebenarnya adalah sama dengan tindak balas normal ke atas. Okey, jadi inilah menunjukkan berat kamu ataupun jisim lah, jisim. Okey. Jisim adalah sama dengan tindak balas normal ataupun berat adalah sama dengan tindak balas normal kamu. Ni, bacaan penimbang adalah sama dengan tindak balas normal R. Ini bukan di lift ini bukan di lift lah, di luar lah, di mana-mana. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Lift berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Pegun maksudnya lift itu tidak bergerak, statik saja. Ataupun lift itu bergerak tapi dengan halaju seragam. Jadi berapa bacaan penimbang itu? Bacaan penimbang adalah sama dengan R sama dengan W. Okey. Ni. Sama dengan R. Jadi bacaan penimbang itu adalah sama dengan R dan W. Kalau lift itu pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Kes 2. Kes kedua ni pula, lift bergerak ke atas dengan pecutan air. Okay, lift tu sekarang memecut naik atas. Jadi bacaan penimbang ni akan berubah, okey. Dia tidak kekal sama. Jadi macam mana kita mau tahu bacaan penimbang ni? Kita tahu bacaan penimbang itu adalah sama dengan R kan. Jadi maksudnya kita kena cari R kalau kita mau tahu bacaan penimbang. Okey.
Jadi macam mana kita mau cari R? Daripada situasi ini kita dapati disebabkan objek itu bergerak ke atas, maka R mesti lebih besar daripada W. Jadi daya paduan F adalah sama dengan R tolak W. Sebab R lebih besar daripada W. Kenapa R lebih besar? R itu ke atas. Objek ini sedang bergerak ke atas. So, sudah tentu daya ke atas lebih besar daripada daya ke bawah. Okey. Jadi inilah yang kita guna untuk mencari R. Okey. Inilah yang kita guna untuk mencari R. Kamu boleh tengok di sini. Okey, ini ubahlah pindah-pindah supaya R itu berada di sebelah kanan. Dapatlah formula dia. Inilah. Untuk mengira bacaan penimbang tu guna formula R sama dengan MA itu adalah sebenarnya F tambah mg itu adalah sebenarnya W. Weight. Okey, situasi ketiga, lift bergerak ke bawah dengan pecutan A. Lift bergerak ke bawah dengan pecutan A. Jadi sekarang lift ke bawah maksudnya daya ke bawah mesti lebih besar daripada R. Jadi F sama dengan daya paduan adalah W tolak R. Tadi yang atas R tolak W. Kenapa? Sebab lift bergerak ke atas. So daya ke atas mesti lebih besar kan? Okey, jadi ini disebabkan objek bergerak ke bawah. Daya ke bawah adalah W. Jadi W mesti lebih besar daripada R. Jadi F sama dengan W tolak R ni. Okey. Pindah-pindah, jadikan R perkara rumus, kamu akan dapat formula akhir mg tolak ma. Mg itu apa? Weight. Ma itu apa? F. Okey. So inilah 3 situasi yang perlu diambil kira apabila menjawab soalan berkenaan dengan lift. Okey, baru kita tengok soalan dalam buku teks. Dalam buku teks ni dia tidak terangkan tentang lift ni. Dia terus masuk soalan. Okey, contoh 2, seorang penumpang berjisim 60 kg berada di dalam sebuah lift. Lakarkan gambar raja jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift. So tanda je lah. Berat ke bawah W dan tindak balas normal ke atas. Begitu saja. Soalan B, hitungkan magnitud tindak balas normal R. Hitungkan magnitud tindak balas normal R dalam keadaan pegun. Jadi kalau ikut yang nota cikgu bagi tadi, R adalah sama dengan W kalau dia pegun kan. Okey, jadi untuk mencari R, kita carilah W. Macam mana mau cari W? W equal to mg. M dia berapa? 60. G dia berapa? Dalam soalan ni dia suruh guna 9.81. So ikut saja. Dapatlah jawapan 588.6 Newton. Okey. Macam mana kita tahu WMG? Dia bagi tahu pegun. Okey. Itu soalan B1. B2. Lift bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 ms negatif 2. Lift bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 ms negatif 2. Jadi sekarang dia bergerak ke atas R. So mesti R lebih besar daripada W. Okey. Jadi macam mana mau kira? Mesti guna F sama dengan R tolak W. Kita mau cari R. Jadi F tambah W. F berapa? MA. W berapa? MG. Okey. MA berapa? Sudah kira tadi kan? 60 darab 9.8 ini. Sorry. MA belum kira. MA kena kira lah. F sama dengan MA. M 60, A 1.2. Terus ganti sinilah. 60 1.2 tambah mg sudah kira tadi ni 588.6. Kamu akan dapatlah jawapan. Okey. Inilah 660.6 Newton. Okey, nampak ini formula cikgu dapat di mana?
daripada yang nota cikgu tadi. Soalan ketiga, lift bergerak dengan halaju seragam 8 ms negatif 1. So ingat situasi yang cikgu bagi tadi, halaju seragam. Bila halaju seragam, R sama dengan W. Jadi cari saja W, mg. Sudah dapat tadi 588.6 Newton. Sama lah. Ini pegun, ini bergerak halaju seragam. Sama dia punya nilai R. Yang berbeza bila dia memecut ke atas dengan satu pecutan atau dia memecut ke bawah dengan satu pecutan. Okey, contoh yang terakhir. Ini ada panjang sikit. Ini berkenaan dengan sistem takal. Okey, Raja 1.10 menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg. Di atas meja ditarik oleh pemberat melalui sebuah takal. Ini troli, ada sambung takal. Pemberat ni akan bergerak ke bawah. So apa berlaku pada troli? Troli pun bergerak ke kanan. Okay. Troli itu bergerak dengan pecutan 4. Okay. Troli ini bergerak dengan pecutan 4 menentang geseran 6. Ada geseran Fr 6 Newton. Okay. And then dia minta lakarkan gambar raja jasad bebas bagi troli dan pemberat. Dia sudah bagi simbol-simbol dia. W berat troli, R tindak balas normal ke atas troli, FR daya geseran, T tegangan benang, B berat bagi pemberat. Jadi tandalah semua. Semua ni kena tanda dalam gambar raja ini. Okey, sudah ada jawapan sini ya. Tengok saja jawapan. Okey, ini berat, cikgu sudah beritahu sentiasa ke pusat bumi, ke bawah. Ini tindak balas normal daripada meja. Ini daya geseran. Ini tegangan tali yang menyebabkan objek itu bergerak ke kanan. Okey, ini tegangan tali ke atas dan ini adalah berat pemberat. So di sini mungkin ramai yang keliru di sinilah. Ini penting tegangan ini. Okey. Kenapa ini bukan pergi bawah? Ini tegangan tali ini pergi bawah. Okey. Ini pergi sini. Kenapa ini pula pergi atas? Okey, tegangan tali ini macam contohlah kamu bergantung di atas satu tali. Okey. Okey, kamu gantung diri lah. Orang gantung diri. Ada tali sini. So tegangannya mesti menuju ke atas kan? Untuk mengelakkan orang ini jatuh. Okey, so ada satu daya tarikan ke atas. Kita panggil daya tarikan itu sebagai tegangan lah. Okey. Sebab itu anak panah dia ke atas. Dia macam menahan orang ini daripada jatuh ke bawah. Jadi tegangan tali itu ke atas, dia bukan ke bawah. Okey. Sebab itu anak panah ini tegangan dia ke atas. Okey, itu dia punya gambar raja jasad bebas. Terusnya soalan B dia minta apa? Tengok sini terusnya. Okey, bandingkan berat troli W dengan tindak balas R. R dengan W dia suruh banding. So kita dapati troli ini tidak ke atas, dia juga tidak ke bawah. Jadi R dengan W adalah sama. Tu sama. C, hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli F. Daya paduan F sama dengan MA. Adakah diberi M dalam soalan? Ada 1.2. Adakah dia bagi? Pecutan 4 dia cakap. Darab sajalah. 4 darab 1.2 dapatlah 4.8 Newton. Okey, tenang. Okey, 4.8 Newton. Soalan D, hitungkan tegangan benang yang menarik troli T. Okey, ini dia suruh cari. Okey, jadi kita sudah tahu tadi daya paduan yang bertindak ke atas troli ni F adalah berapa? 4.8 Newton. Okey. Tapi kita jangan lupa ada daya geseran. Okey. Jadi maksudnya daya paduan itu terhasil apabila T, daya ke kanan ni, T tolak dengan daya geseran F R.
Okey, T kita mau cari, jadi F tambah FR, kita carilah T. F berapa tadi? 4.8. FR ada diberi dalam soalan 6 kah kalau tidak silap? Tak, 6 kah tu? Okey, daya geseran 6 lah. So, tambah 6 lah. So, 4.8 tambah 6, 10.8 Newton. Di sini. Okey, sini. 10.8 Newton. Okey, yang terakhir E. Berapakah jisim pemberat M? Okey, untuk tahu jisim pemberat M, kita kena ambil situasi yang ini sahaja. Ini. Kita kena tengok situasi di bahagian ini. Dia tanya berat pemberat kan M. Okey. Disebabkan pemberat ini sekarang dia bergerak ke bawah, jadi maksudnya B mesti lebih besar daripada yang ke atas T kan. Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan daya paduan yang bertindak ke atas pemberat ini F adalah sama dengan B tolak T. Okey, sebab pemberat ni bergerak ke bawah, so B mesti lebih besar dari T. Okey, inilah sama juga. Okey, F macam mana mau cari? F sama dengan MA. M itu berapa? Itulah yang kita mau cari, jisim pemberat. A itu apa sini? Pecutan pemberat. Okey, pecutan pemberat. Okey, pecutan pemberat macam mana kita mau cari? Pecutan pemberat adalah sama dengan pecutan pemberat adalah sama dengan pecutan troli. Okey, kamu baca yang ini ya. Tengok sini ya, nota, ada nota sini. Okey, oleh sebab troli dan pemberat disambungkan oleh tali, kedua-duanya bergerak dengan pecutan yang sama. Saya bagi tahu. Okey. Sebab troli dan pemberat tu bersambung guna tali. Jadi kalau troli itu bergerak dengan 2 ms negatif negatif 2, jadi pemberat tu pun pecutannya mesti 2, sama sebab dia bersambung tali. Jadi sini kita gunalah 4 kan tadi pecutan dia. Okey, 4. Jadi F itu adalah 4M. Jadi gantilah F di sini dengan 4M. M kita dah tahu kan. B berat objek, berat pemberat. Okey. Berat punya formula W equal to mg. Berat pemberat kita tidak tahu. G 9.81. Jadi kamu akan dapat 9.81 m. Jadi 9.81 m. Tolak T. T kita sudah kira tadi di soalan D. Jadi T adalah 10.8. Sinilah tengok. Okey. Jadi 4M sama dengan 9.81M tolak 10.8. Pindah-pindahlah. Ini semua tidak masalah lah cikgu rasa. Pindah-pindah semua, bahagi-bahagi dapatlah 1.86 kg. Okey, so selesai. So itu saja untuk hari ini. Lepas ni kamu buat latihan formatif ini, soalan 1 dan 2 sahaja. Terima kasih.